السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى هارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita, kitab Jam'ul Fawaid, yang dikarang oleh ulama yang alim mempunyai karamah, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi di bawah tajuk Basyairul Khatimah bi asbabi husnil khatimah, kesudahan dengan beberapa sebab yang mendapatkan husnul khatimah. Pada pagi ini kita sambung lagi 5 baris daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan adapun yang pertamanya, iaitu perkataan yang menyebutkan bagi husnul khatimah, maka beberapa banyak pula dalil Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak terdapat ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memberitahu kepada kita tentang husnul khatimah, kesudahan yang baik. Mana bila meninggal dunia mendapat husnul khatimah. Husnul tu baik, khatimah tu ialah penghujung akhir hayat, penghujung hayat kita itu akhir hayat kita dalam keadaan baik. Di antara banyak-banyak dalil ni, Syekh kita ini telah memetik sepotong ayat Al-Quranul Karim dalam surah Ibrahim ayat 27. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surah Ibrahim ayat 27. Maksudnya ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mereka yang beriman mereka itu dengan perkataan yang tetap di dalam hidup dunia dan akhirat. Menerusi firman Allah Ta'ala ini menunjukkan terdapat dalil yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan perkataan yang tetap bagi orang yang beriman, sama ada di dunia maupun di akhirat. Bila turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka soalan telah ditanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan maksud ayat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan
satu persatu maksud ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan daripada Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza su'ila al-muslimu fi qabrihi fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa dhalika qawluhu ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza su'ilal muslimu fil qabri, apabila orang Islam itu ditanya di dalam kuburnya, terus ia menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia boleh jawab, siapa Tuhan kamu? Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa nabi kamu? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam kubur. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah telah menetapkan bagi orang yang beriman bil qauli tsabiti, iaitu jawapan yang tetap fil hayatid dunya wal fil akhirah, sama ada di dunia ataupun di alam akhirat. Menerusi firman Allah Ta'ala ini, ulama menghuraikan tentang at-tasbit. Maksud tetap ini, maksud tetap ini ada tiga keadaan. Yakunu tasbit fi salasati ahwal. Adalah tetap itu berlaku pada tiga keadaan. Bagi orang yang beriman, bukan setakat dia beriman kepada Allah mukhlisan, ikhlas beribadat, kemudian muti'an, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan at-tasbit ini dalam tiga keadaan. Yang pertama, fi hali muayyanah malakil maut. Keadaan pertama Allah tetapkan bagi orang yang beriman tadi ketika melihat malaikat maut. Fi hali muayyanati malakil maut. Ketika melihat malaikat maut. Yang kedua, fi hali suali munkarin wa nakir. Allah tetapkan bagi orang yang beriman ini ketika mana menjawab soalan munkar dan nakir. Dan yang ketiga, fi hali sualihi 'indal muhasabati yaumal qiyamah. Allah tetapkan kepada orang yang beriman ini ketika mana ditanya. Ketika mana ditanya? Pada masa bila? 'Indal muhasabah, waktu dihisapkan pada hari kiamat. Kemudian dihuraikan satu persatu. Yang pertama, iaitu ketika melihat malaikat maut. Macam mana keadaan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala semasa orang yang beriman ini menghadapi sakratul maut, datang malaikat maut ni, Allah tetapkan bagi orang yang beriman ni bagaimana bentuknya. Yang pertama, al-ismatu minal kufri, terpelihara daripada kufur dengan gangguan yang begitu banyak, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar Haytami dalam kitab Irsyadul Ibad. Ulama di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i berasal daripada Haytam, berasal daripada Haytam Mesir. Kemudian Syekh Ibn Hajar ini telah dibawa oleh pakcik beliau ke Tonto ketika mana umur beliau masih kecil. Umur masih kecil, 2 tahun sudah berkurang di antara 2 tahun ke 5 tahun bapanya meninggal dunia. Maka diserahkan kepada pakciknya. Pakcik dia jaga dia untuk mendapatkan berkat supaya menjadi orang alim. Budak ni maka daripada Haytam ni jauh nak pergi ke Tonto. Zaman dahulu mungkin naik ke tapi ke tak tahulah. Zaman dulu, lama zaman dulu. Sekarang pun kalau kita daripada Haytam
Haitam Mesir ni jauh Haitam ni. Dan zaman saya dulu tidak ada dihantarkan pelajar Malaysia ke cawangan Haitam kerana ditakuti keadaan sana. Semangat orang Mesir di sana lain sikit, kira kaki jihad gitu. Di Haitami datang ke Tonto dan ziarah Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullahu ta'ala, yang kita biasa baca doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad nuril anwar wa siril asra wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar. Dibawa jumpa Sayyidi Ahmad Badawi, ziarah kubur Sayyidina Ahmad Badawi, litabarruk, litafaul, menziarah orang yang wara', orang yang alim. Mudah-mudahan dilimpahkan rahmat oleh Allah kepada budak ni. Alhamdulillah, Syekh Ibn Hajar Haitami Allah lahirkan di muka bumi ini menjadi ulama yang alim. Masyhur kitab beliau, mengaji je kitab fiqh. Kalau di dalam Malaysia ni contohnya kitab Bughayatul Tullab, kita baca kitab Sabilul Muhtadin, selalu kita jumpa kalimah tersebut dalam kitab Tuhfah, disebut dalam kitab Nihayah. Tuhfah ya Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Syekh Ibn Hajar, Nihayah ya Nihayatul Muhtaj yang dikarang oleh Syekh Ramli. Dua-dua ni semua ulama Al-Azhar Al-Syarif yang telah mengarang kitab yang begitu detail. Setakat ini tak ada orang dapat mengatasi dua karangan ini di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Allah berikan futuh kepada Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar banyak karangan beliau, di antaranya kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad. Beliau mendatangkan riwayat keadaan orang yang menghadapi sakaratul maut ini begitu banyak gangguan, iaitu di antara syaitan mengganggu. Iblis ni mengganggu orang yang nak meninggal dunia dalam keadaan orang haus, dia ganggu. Kalau kau nak minum, keluarlah kamu daripada Islam, datanglah. Iblis ni bila datang iblis, barangkali dia iblis bentuk tak barangkali dia menyerupai orang lain, maka orang nak meninggal dunia ni dia tak ada rasa apa buat orang lain. Tetapi kalau iblis ini menyerupai ibu dan bapa, ini menggugatkan keadaan. Ketika merupai anak yang disayangnya, merupai ibu yang dikasihinya, menyerupai bapa yang disayanginya, isteri yang disayanginya, ini menggugat. Siapa yang boleh tetapkan ketika menghadapi sakaratul maut ni? Allah. Kalau imannya mantap, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, maka Allah tetapkan perkataannya ketika menghadapi sakaratul maut, tidak kufur ketika itu. Itu makna tasbit, itu makna tetap. Yang pertama, al-ismatu minal kufr wa taufiqul istiqamah ala tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan orang ini istiqamah di atas tauhid, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Adapun orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhan kami lah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dari sudut perkataannya, tidak berganjak mencari amalan yang diradai oleh Allah. Istiqamah dari sudut perkataannya, sentiasa istiqamah menyebut nama Allah, tidak menyebut perkataan yang mengundang kemurkaan Allah. Ada ulama kata summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan memilih akidah yang sudah tersasar, yang sudah terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan nak rasa nak belajar akidah yang lain. Mu'tazilah, sekarang Mu'tazilah dia dan kaum Khawarij dia semakin menyerlah sekarang ni. Sekarang ni semakin menyerlah. Dia sebab dia ada seorang mufti yang begitu hebat di Masqat sekarang ni.
Mufti itu memang hebat. Ayat Qurannya begitu fasih. Hadis-hadis Nabi SAW bukan setakat dalam mazhab mereka, mazhab Ibadiyah, bahkan riwayat Bukhari dan Muslim dia boleh hafal. Seorangnya yang tawaduk dan sanggup berhujah dengan siapa sahaja. Cara dia berhujah tidak emosi. Ramai orang kalah dengan beliau. Seorang ulama yang terkenal dalam mazhab Ibadiyah, bermazhab Mu'tazilah sekarang ni. Dan ramai anak-anak murid beliau yang telah ditarbiahnya menjadi ulama yang begitu fasih. Kalau upah kita ni, balik saja. Kita belajar Mu'tazilah, beliau berhujjah dengan Quran dan hadis Nabi SAW menerusi hadis yang kita baca, menerusi Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim. Sedangkan dalam mazhab Ibadiyah juga mempunyai riwayat mereka. Mereka juga ada macam kita. Kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Begitu juga Syiah, dia orang ada juga riwayat Imam Kulaini dan Imam Majlisi. Begitu juga dalam mazhab Mu'tazilah dan mazhab Jabariyah, Qadariyah. Tapi yang terselah sekarang ialah Mu'tazilah. Ramai. Kalau kita pergi ke Oman, kebanyakan sana adalah Khawaris, golongan-golongan Khawaris. Dan sebahagiannya bermazhab dengan akidah Mu'tazilah. Jadi kalau Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah mesti tak sama. Mesti tak sama. Siapa yang melakukan dosa besar, dia mesti masuk neraka. Mesti masuk neraka. Siapa laku dosa besar, dia takkan keluar, dia akan masuk neraka. Tak ada syafaat-syafaat. Dia lagi straight begitu. Sebab ayat Quran kata, siapa melakukan dosa besar, neraka. Maknanya, kalau orang yang meninggalkan sembahyang, mana ahli neraka. Bila dia ahli neraka, maka layakkah dia ni nak berkahwin dengan anak dia, layakkah dia ni menjadi saksi. Jadi ini kita belajar dalam akidah. Dia tidak ada ikhtiar, dia tidak ada pengampunan. Maka berapa pahaman-pahaman dalam Mu'tazilah, dalam mazhab kita belajar dulu Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Ada Qadariyah di zaman moden dan ada Mu'tazilah yang masih berkekalan sehingga sekarang. Sampai sekarang. Dan mereka bermazhab dengan mazhab Ibadiyah nama dia. Mazhab Ibadiyah. Haji Rahman baru pertama kali dengar Ibadiyah nama dia. Ibadiyah. Kita tahu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Ada lagi satu mazhab Al-Ibadi. Dia punya kopiah tinggi ke atas, itu dia ada tajam sikit sini. Ini kebanyakan orang yang bermazhab Ibadiyah. Mazhab Ibadi. Kalau semayang Allahu Akbar tangan lepas, dan dia banyak rakaat semayang. Kalau duduk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di antara maghrib ke isyak mungkin ratusan rakaat semayang. Dan dia jarang semayang dengan Imam Masjidil Haram. Dia akan datang lewat sikit. Geng-geng Syiah lain. Geng-geng Syiah dengan batu pula. Ataupun dia akan cari Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang tak ada kapet. Dia akan pilih sana. Yang tak ada kapet, dia akan pilih. Ini Syiah pula. Kalaulah ada di Malaysia ni, Syiah pun ada, Ibadi pun ada, Syafi'i pun ada, Maliki pun ada, Hanafi pun ada, Wahabi pun ada. Habis. Kacau. Yang Haji Rahman Ibadi kata. Yang ini pula Syi'i, yang ini pula Syafi'i, ni Maliki. Kacau. Rosak. Jadi kita kekalkan summa istaqamu, istiqamah atas akidah yang sebenar Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa kelebihannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah ke atas mereka malaikat memberikan berita gembira. Allah takhafu, jangan kamu berasa takut. Takut apa dia? Allah takhafu, jangan kamu takut ta'bidal azab, jangan kamu takut kekalnya azab ke atas kamu. Sesungguhnya Nabi dan para salihin boleh memberi syafaat. Jangan kamu bersedih atas terlepasnya pahala yang kamu telah lakukan.
Allah berikan berita gembira syurga ke atas kamu. Wah. Jadi orang yang beriman, kadang-kadang dia sentiasa termenung keadaan dia yang kurang amalannya, tapi sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi pusing fikir macam mana ni banyak, tapi datang malaikat ketika kita menghadapi sakaratul maut, alla takhafu wa la tahzanu. Ini golongan orang awam seperti kita. Adapun golongan yang mukhlisin, maka dikatakan kepada mereka, la takhafu radda a'malikum. Jangan kamu takut amalan kamu tidak akan ditolak oleh Allah. Mana jangan kamu takut penolakan amalan kamu. Mana malaikat datang beritahu amalan kamu diterima oleh Allah. Fa inna a'malakum maqbulatun, sungguhnya amalan kamu telah diterima. Allahu akbar. Wala tahzanu, dan jangan kamu berasa sedih ala fautil thawab, tentang luput pahala, sesungguhnya bagi kamu pahala yang berganda-ganda. Allahu akbar. Ketika menghadapi sakaratul maut, malaikat beritahu pahala kamu telah digandakan oleh Allah. Wa absyiru, itu oleh sebab itu meninggal dunia senyum. Ini tasbit namanya. Ini yang dinamakan yusabbitullah. Bagi orang yang zuhud, ketika menghadapi sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka dikatakan baginya, la takhaful hasyra wal hisab, jangan kamu takut padang mahsyar dan hari dihisapkan, dan jangan kamu bersedih tentang berkurangnya ataupun berkurangnya pahalamu, tapi bergembiralah kamu dengan syurga yang dimasukkan ke dalam syurga, iaitu kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga bila hisabin wala azabin, tidak diazab dan tidak diseksa dan tidak dihitungkan, Allah masukkan kamu ke dalam syurga. Ini wa absyiru yusabbitullah. Ini yang dihuraikan oleh ulama, yusabbitullah. Yang kedua, ketika menghadapi sakaratul maut, nampak malaikat maut ni, diberikan ketetapan oleh Allah Ta'ala. Ketetapan ketika melihat malaikat maut yang keduanya, antubashirahul malaikatu birrahmati, malaikat memberikan berita gembira kepada orang yang menghadapi sakaratul maut ini birrahmah, dengan rahmat Allah, dengan belas kasihan Allah. Allah berbelas kasihan kepada kamu, Allah limpahkan kurniaannya kepada kamu. Malaikat beri berita gembira. Ini kita rasa seronok, rasa gembira, telah dikhabarkan oleh malaikat ketika menghadapi sakaratul maut, hasil daripada tasbih, hasil daripada istiqamah beribadat kepada Allah, istiqamah dalam menjaga perkataan, istiqamah dalam menjagakan segala tindak tanduk amalan kita ini, sentiasa memerhatikan bahawa amalan itu benar-benar bertepatan kehendak Allah. Oleh sebab itu kita baca kitab hikam menyebut tasyawufuka ila ma batana fi nafsika, kamu sentiasa melihat kepada yang tersirat di dalam diri kamu, itu terlebih baik. Manakala kita sentiasa muhasabah diri, melihatkan kecacatan dan kekurangan dan keaiban pada diri, dan kita islahkan, kita perbaiki, itu adalah lebih baik daripada kamu beribadat untuk mencarikan karamah, kemuliaan. Allah muliakan ketika menghadapi sakaratul maut ni. Ketika melihat malaikat maut, keduanya malaikat Allah berikan kepada dia, tolong berikan berita gembira kepada orang ni, hamba-Ku ini yang nak menghadapi sakaratul maut ni telah diberikan rahmat kepada dia. Yang ketiga, an yara mawdi'ahu minal jannah, ketika datang malaikat maut nak cabutkan nyawa, diberikan berita gembira, diberitakan dan mendapat rahmat Allah, kemudian Allah bukakan pintu syurga bagi dia. Maka dia ternampak syurga Allah. Dia tak nampak ada orang lain, cucu ke, cicit ke sebelah, isteri ke, anak ke, wala anak wala isteri wala siapa pun. Yang dia nampak ialah syurga Allah. Dia pun senyum. Orang yang kalau gembira, maka terserlah di mukanya, nampak syurga. Sakit tu hilang sakit. Oleh sebab itu bila dia nampak syurga ni, orang kata dia meninggal dunia macam orang hidup badan dia, sebab dia gembira.
Ternampak orang muda-muda dalam syurga, maka dia pun rasa dia muda. Masih lagi rasa panas badannya, gitu. Allahu Akbar. Masih lagi panas. Orang yang wara, orang yang benar-benar kan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Contohnya Syekh Jabir, Imam Masjidil Haram dulu. Dulu kita zaman kita muda-muda dulu, dia tak ada Syuraim, tak ada Abdul Rahman Sudais, tak ada Syekh Jabir. Syekh Jabir rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dulu kan kita pun tengok radio lepas balik semayang tarawih. Dulu tarawih tak ada 8 rakaat. Semua tarawih dulu balik semayang tarawih dah habis, kita baca lepas tadarus, balik buka TV pukul 1 pagi, terus menerus di Masjidil Haram. Syekh Jabir. Syekh Jabir ni ketika meninggal dunia, prosedur hospital kan, nak dibuatkan kajian sebagainya, dia dimasukkan ke dalam peti ais. Maka bila dikeluar kepada peti ais tu, anak-anak murid beliau dan ulama-ulama di tanah suci Mekah menyaksikan bahawa jasad Syekh Jabir ni seperti baru meninggal dunia. Seperti meninggal dunia, masih lagi panas badannya. Masih panas. Duduk peti ais, keluar panas lagi. Dan tidak ada tanda-tanda seperti ianya di dalam peti ais, dan mukanya berseri-seri tersenyum. Dan ringan badannya, walaupun badan dia besar. Sebab imam. Kerana kita pun bila dengar Syekh Jabir baca Quran, Allahu Akbar. Walaupun kita penat ketika itu, balik contohnya dah pukul 12.30 malam ataupun pukul 1, nak tunggu juga buka TV, nak dengar terus menerus daripada Masjidil Haram, daripada Syekh Jabir. Nampak ni, ini contoh seorang ulama yang alim, ikhlas, menjadi imam. Semua orang dengar dan orang rasa khusyuk mendengar bacaannya. Bacaan dia biasa je, dengan bunyi sikit lahjah Saudi, tetapi kita bila dengar bacaan dia rasa tenang, rasa sejuk hati. Allah pilih Syekh Jabir rahimahullah ta'ala. Syekh Jabir, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan bila dia meninggal dunia disaksikan bahawa masih lagi seperti orang hidup. Ini sebab apa ni? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada malaikat, berikan berita gembira, sesungguhnya telah diberikan rahmat, dan ketika itu juga dibukakan pintu syurga. Ini ketika melihat malaikat maut. Yusabbitullah. Yang kedua tadi. Kedua ialah ketika menjawab soal malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua iaitu di dalam kubur. Menjawab soalan Munkar dan Nakir ni, apa yang dimaksudkan yusabbitullah? Ayyulaqinahu Allah Ta'ala as-sawaba. Allah talqinkan, Allah ajarkan jawapan yang betul ketika ditanya oleh malaikat. Yusabbitullah, ketika di dalam kubur. Hatta yujibahuma bima yarda anhu rabbu. Sehingga orang yang di dalam kubur ni menjawab soalan malaikat Munkar dan Nakir dengan jawapan yang diradai oleh Allah. Ini yusabbitullah. Allah ilhamkan, Allah ajarkan. Dan yang kedua, ketika dalam kubur ni, an yazula anhul khawf. Allah hilangkan daripadanya perasaan takut dalam kubur. Dan Allah hilangkan wal haibatu wad dahsyatu. Dan Allah hilangkan juga dalam kubur ini daripada iaitu kedahsyatan azab dan kesesaan di dalam kubur ini, Allah hilangkan. Dia menjadikan kuburnya seperti taman-taman syurga yang indah. Allah baja'al qabrahu raudatan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya raudatan, iaitu taman. Raudah bin
Allahumma ja'al qabru raudatan min riyadil jannati, daripada taman-taman syurga. Taman yang begitu indah, nak makan, nak minum semua ada, iaitu taman-taman syurga. Ada bidadari semua, semuanya merasakan keseronokan, tidak merasakan kesempitan, bahkan ianya berada dalam seumpama taman-taman syurga. Seronok di dalam kubur, Allah berikan. Yusabbitullah. Yang kedua, an yara makanahu fil jannah wa yasirul qabru raudatan min riyadil jannah, maka Allah bukakan pintu syurga seolah-olah dia berada dalam syurga, berada dalam taman-taman syurga. Tak payah orang datang nak tahlil ke apa, memang dia berada dalam taman syurga dah. Tak memerlukan lagi orang nak hantar pahala ke, anak ni tahlil ke tak tahlil, dia tidak memerlulah, kerana Allah dah berikan kedudukan dia seperti dalam syurga Allah. Syurga Allah. Tak payahlah hantar pisang apa semua malam Jumaat, tak payah. Anak hantar nasi lemak malam Jumaat, tapi anak tak baca tahlil. Baguslah bagi orang makan nasi lemak, tapi bagaimana dari sudut keikhlasan orang membaca tersebut. Orang baca, kadang-kadang baca kerana ia malam Jumaat, orang bacalah, dan baca tahlil pun tak ada perkhususan siapa-siapa. Berbeza kalau anak itu yang datang, anak itu yang baca doa, mengaminkan doa, anak tersebut yang baca Quran, sudah pasti ianya sampai tanpa ada khilaf di kalangan para ahli ulama. Sebab anak yang soleh, anak yang soleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, in fi hali su'alihi 'inda al-muhasabah, ketika dihisab. Apa maksud yusabbitullah? Allah tetapkan ketika mana waktu dihisabkan, an yulaqqinahu al-hujjata amma yus'alu anhu, ditetapkan oleh Allah, ditalqinkan oleh Allah. Mana talqin yang dibaca di atas muka, di atas kubur, mengingatkan semua yang hadir. Kalau kamu beriman kepada Allah, Allah akan talqinkan orang yang dalam kubur ini jawapan yang sebenar ketika dijawab, ketika ditanya oleh malaikat muka dan nakir. Bukan kita bertelagah tahlil, talqin ni sunat ke tak sunat ke, bid'ah ke tak bid'ah, tak. Kita kena beringat kepada yang hadir. Talqin dalam dunia ini dibaca supaya kalian yang hadir ini ingat bahawa sesungguhnya kalau kamu beriman kepada Allah, kamu bertakwa kepada Allah, Allah talqinkan kamu dalam kubur. Allah ajarkan, man rabbuka, dia ajarkan, Allahu Rabbi, Allah yang talqinkan. Bukan sekadar dalam kubur, ketika mana dihisab, Allah talqinkan jawapan yang sebenar. Allah talqinkan jawapan hujjah, mempertahankan diri ketika dihisab ni, Allah ajarkan ni jawapannya. Ni yusabbitullah, yulaqqinahul hujjata amma yus'alu anhu, apa yang ditanyakan, dimajukan soalan kepada orang ni, dia boleh jawab. Yang kedua, an yusahhila alaihil hisaba, Allah permudahkan hisab. Allahumma hasibni hisaban yasira, permudahkanlah ya Allah ketika mana kami dihisab. Ni kalau kita tetap dalam dunia ini istiqamah beribadat, ya Allah permudahkan hisab nanti. Itu yusabbitullah. Kemudian yang ketiga, ayyatajawaza anhu az-zalal wal khataya, maka Allah Subhanahu wa taala telah tajawaz, maafkan segala tergelincirnya hamba Allah ini dalam dunia ataupun melakukan kesalahan. Kadang-kadang perkataan kita ni tergelincir daripada jalan yang sebenar. Amalan-amalan kita ni sudah tergelincir daripada ajaran yang sebenar. Kadang-kadang kita tak sedar. Cakap kita, penglihatan kita, pendengaran kita, tapi disebabkan kita istiqamah beribadat, Allah maafkan. Ya tajawaz anna. Ya Allah, Allahumma minta Allah ya tajawaz,
iaitu memaafkan. Maafkan, maka Allah maafkan bagi orang yang dihisap ni dan segala kesalahan dan tergelincir dia ni dalam dunia, tergelincir pada jalan yang sebenar, Allah maafkan, dihisap dengan mudah. Dan ketika tasbit ditetapkan ketika mati, dan juga ketika dalam kubur tanpa ada rasa takut, dan ketika dihisap, dan seterusnya ketika mana lalu di atas titian siratal mustaqim, ianya yamurru kal barqil khatib, lalu seperti kilat yang menyambar. Mana lalu di atas titian siratal mustaqim telah ditetapkan oleh Allah bagi orang yang beriman ini seperti kilat yang menyambar. Begitu buta pantas lalu di atas titian siratal mustaqim. Itu maksud yusabbitullah. Mudah-mudahan tiga yang disebutkan tadi, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, Allah berikan kepada kita. Allah muliakan orang yang beriman dan minta kepada Allah Ta'ala, muliakan aku ya Allah, dan berikan petunjuk kepada aku supaya aku istiqamah dan mendapat kelebihan yang disebutkan yang dalam Al-Quranil Karim ini. Seterusnya lagi. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, wa saddaqa bihi, tambahkan ganti nama, wa saddaqa bihi. Ini dalam surah Zumar ayat 33. Dan mereka yang datang dengan benar, dan mereka yang datang dengan benar dan dibenarkan dengan dia, yaitu katanya la ilaha illallah. Mereka yang datang dengan benar, illa man atallaha biqalbin salim, bila datang dengan benar tauhid yang sebenar, tidak syirik kepada Allah, maka wasaddaqa bihi, dan dibenarkan dengannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala benarkan hamba Allah ini kerana dia membenarkan Allah, tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan kehendak Allah Ta'ala, dan tidak melakukan perbuatan yang mengundangkan kemurkaan Allah, maka Allah benarkan dengannya. Dengan dia apa? Dibenarkan dengan dia apa dia? Iaitu katanya la ilaha illallah. Maka Allah benarkan ketika menghadapi sakaratul maut, Allah benarkan dia ni menyebut kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah disebut dekat lidah, tetapi belum tentu ketika mana menghadapi sakaratul maut boleh menyebut kalimah ini, melainkan wasaddaqa bihi, wasaddaqallahu ta'ala bilafzi hadzal qaul, melainkan Allah membenarkan hamba Allah ini menyebut kalimah itu ketika mana menghadapi sakaratul maut. Wasaddaqa ya wasaddaqallah, Allah benarkan, bagikan dia menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau dalam dunia pun kita kurang nak berzikir dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, bagaimana mungkin Allah nak benarkan kita menyebut? Kamu dalam dunia pun bila orang berzikir, dia jadi gelisah. Dia kata itu imam tahlil pula lepas sembahyang ni, dia kata. Nak kata kita ada hal lain, tak ada hal lain lepas sembahyang ni, pergi sembang dengan kawan-kawan, lama pula sembang. Dia kata imam ni pula dia lepas sembahyang, ya latifu ya kafi, dia baca ya latif pula, dah tu la ilaha illallah, lama pukul berapa lah, dia kata. Dah lah Ustaz Syukri kuliah lambat habis, dah tu dia pula Tok Imam pula bertahlil pula lagi, pukul berapa nak habisnya 9.30. Tapi kita rasa lama sangat dah, duduk luar sembang sampai dekat 10.30 pula. Agak-agak macam mana berzikirnya tak sampai 5 minit menyebut kalimah la ilaha illallah, adakah besok wasaddaqa bihi, Allah benarkan dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kalau dalam dunia pun rasa berat nak menyebut. Allahu akbar.
kamu berat menyebut kalimah Allah, maka Allah tak izinkan, Allah tak benarkan menyebut ketika mana? Ketika mana menghadapi sakaratul maut. Tapi kalau kamu benarkan penan ataupun apapun keadaan menyebut kalimah la ilaha illallah, maka Allah izinkan menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir hayat. Ini Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 33. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi menyebut, berdasarkan firman Allah Ta'ala ini, al-wajibu ala kulli insanin an yuksira min qawli la ilaha illallah, adalah wajib, bukan sunat, bukan makruh, bukan harus, tapi wajib ke atas setiap individu Islam, setiap manusia ni memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah, memohon kepada Allah Ta'ala sama ada siang dan malam supaya jangan dicabutkan imannya daripada menyebut kalimat ini. Sebab apa kita perbanyakkan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah? Imam Abu Lais Samarqandi menyebut, wa yas'alullaha ta'ala fi ana'il laili wan nahar, pohonlah kepada Allah Ta'ala sama ada di tengah malam, waktu siang, alla yanzi'a minhul iman, supaya Allah tidak mencabutkan iman daripadanya. Wa hadzal qaul minhu, ketika mana nak dicabutkan nyawa, inilah perkataan yang keluar, kerana sudah biasa. Kalau kita selalu, kalau tersadung ke apa, tersepak, kalau kita kata bapaknya, dia bapaknya. Tengok tak? Kalau sebab dia ajar begitu, kalau dia ajar benda-benda yang tak elok, keluarlah benda tak elok. Kalau dia ada biasa menyebut Allah, 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 Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau lain daripada itu, kerana sudah muta'awid, dia sudah biasa, maka dia akan keluar bahasa itu. Disebabkan kerana dia telah biasa menyebut kalimah la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala permudahkan, wa saddaqa bihi, wa saddaqa bihi. Allahu akbar. Wa yaghfazu nafsahu minal ma'asi, kerana dia melazimi zikir la ilaha illallah ini, dia akan pelihara dirinya daripada melakukan maksiat. Allah peliharakan dia daripada melakukan maksiat, dan Allah jagakan, wasaddaqa bihi, dan Allah benarkan bagi dia ini dalam dunia, kerana dia banyak menyebut la ilaha illallah, iaitu Allah peliharakan ia daripada melakukan maksiat. Kalau dia melakukan, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Seterusnya lagi, dan iaitu, dan dalil hadis seperti yang diriwayatkan dia oleh Al-Imam As-Sanusi. Kalau kita buka kitab Ummul Barahim li Imam As-Sanusi, di belah belakang sekali, Ummul Barahim li Imam As-Sanusi ni, dia ada sugra, ada kubra, ada wusta. Kita ni mengaji Ummul Barahim sugra. Yang kubranya bagi orang yang kuliah Usuluddin di Al-Azhar, belajar kubra. Kubra ni dia banyak istilah dari sudut mantik, dia lagi detail. Kita ni sugra yang ada dalam kitab-kitab Aqidatun Najid, Ad-Durrus Samin, Bidayatul Hidayah. Semua kitab-kitab ni adalah sugra. Dia sugra. Dan disyarahkan ramai di kalangan para alim ulama, Hasyatus Syarqawi ala Ummul Barahim, Syekh Al-Imam Ad-Dusuqi. Di belah belakang ada membahaskan tentang kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah, macam mana nak amal, apa yang perlu kita tahu bila kita ucapkan la ilaha illallah. Panjang dibahaskan di belakang, berapakah terangkum sifat yang wajib, mustahil, harus bagi Allah, harus pada Allah, wajib bagi Allah ni, mustahil atas Allah, daripada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita faham tu, maka terangkum dah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeffrey belum sampai lagi tu. Babali datang 2 bulan sekali, maknanya nak meninggal esok baru sampai. Begitu. Sebab 2 bulan sekali datang mengaji kitab Ummul Barahim. Sini baca Ummul Barahim. Ummul Barahim belah ujung sekali membahaskan tentang kalimah la ilaha illallah.
Mana setiap orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti dia tahu apa yang diucapkan. Apakah yang terangkum dalam kalimah la ilaha illallah, iaitu aqaid 50 aqaid ini mesti dipahami, barulah kalimah la ilaha illallah yang diucapkan itu begitu mantap. Bukan sekadar di mulut la ilaha illallah gitu. Dan tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang membolehkan seorang untuk mendapat husnul khatimah. Hadisnya yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sanusi. Kerana dalam beberapa riwayat hendaklah dibaca 70,000, ini dia berapa dalil-dalil, 70,000 untuk Rasulullah, 70,000 untuk ibu bapa, 70,000 untuk ibu ayah, 70,000 untuk kita ni. Ulama tasawuf pegang dalil tersebut. Ada disebut dalam Syarah Ummul Barahim. Walaupun ianya tidak sesahih mana, tapi itu adalah sebagai galakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal. Ada simpanannya. Simpanannya adalah 70,000. 70,000. 70,000 la ilaha illallah. Kita sejak balik sampai sini sekarang ni pun saya tak cukup 70,000. Tak tahulah Haji Rahman cukup 70,000. Tapi kalau kita berpegang dengan ijazah tersebut, kita simpan 70,000, lepas tu kena tambah. Lepas tu nak tambah pun jadi 100,000. Kita simpan 100,000, kena. Ataupun kita 70,000, ini asasnya. Ini ada dalam kitab Syarah Ummul Barahim di Imam Ad-Dusuki. Al-Imam As-Sanusi membahaskan la ilaha illallah, dan ulama bahaskan tentang keistimewaannya, dan datanglah beberapa hadis. Ada hadis tu dhaif kan? Dhaif. Kita bukan nak berhujah dengan orang, sebagai amalan bagi kita. Kemudian kita tunjukkan kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala. Dengan Allah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah utuskan menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bagi apa kat Nabi sekarang? Tanda berterima kasih. Yang boleh kita bagi, nak menunjukkan kebanggaan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bangga menjadi umat ini, dan kita nak tunjuk ke Allah Ta'ala, ya Allah, aku hadiahkan 70,000 la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga, seronok kerana ada umatnya menyahut seruanku, menerusi hadisku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Seafdal apa yang kuucapkan dan para nabi sebelumku ialah la ilaha illallah. Kita, ya Rasulullah, apa yang engkau sabdakan itu aku lakukan. 70,000 ini aku hadiahkan. Boleh Haji Rahman? Begitu. Ini orang ahli zikir. Kita bukan ahli zikir, kita pun tak terfikir begitu. Kita ahli zikir, ini tanda dia berterima kasih. Maka Allah tengok dia, kerana dia berterima kasih ni, Allah curahkan rahmat kepada dia. Berterima kasih kepada bapa dan ibu kita, bukan bagi duit tiap-tiap bulan saja, tetapi kita berterima kasih. Inilah untuk simpanan ibu besok di akhirat, saya hadiahkan. Boleh, kalau kurang-kurang di akhirat besok, adalah hadiah daripada saya kepada ibu, dapat menyelamatkan di akhirat besok 70,000. Ayah pula, barangkali ayah kita ni sibuk cari rezeki, kadang-kadang semayang ni Allahu Akbar, sampai mak tanya, awak dah semayang? Mak kita ni sampai sekarang ni tanya kita, kau dah semayang? Kita pula tanya anak kita, kau dah semayang? Dia berterusan begitu kan. Jeffrey, kalau balik rumah, mak tanya, kau dah semayang Jeffrey? Walaupun kita dah ada cucu, balik jumpa mak pun kata, kau dah semayang? Nampak nanti, sebab dia dah biasa. Mak kita pula ada mak dia lain pun, mak dia akan tanya, kau dah semayang? Begitu dulu orang tu. Dah semayang. Bagaimana kita ni boleh semayang, jaga semayang kerana ibu.
Kerana bapa. Apa hadiah dia? Kalaulah kurang-kurang amalan mak dan ayah di akhirat besok, dia terkapai-kapai, maka dia ada simpanannya 70,000 yang telah dihadiahkan oleh anak dia. Kalau 5 orang anak, 70 kali 5. Allahu Akbar. Ini disebut dalam syarah Ummul Barahim, dalam membahaskan kalimat la ilaha illallah, di antara Al-Imam Ad-Dusuqi rahimahullah ta'ala. Kalau 10 anak, Ustaz Lias ramai anak, lagi ramai 70,000, 70,000, 70,000. Allahu Akbar. Tak adalah nak mengharapkan orang lain. Simpanan anak kita bagi pun, tinggallah Isra lagi, anak ni ada bagi sikit, lagi banyak lagi. Allahu Akbar. Tidak terhingga sonok ni di akhirat nanti. Apa hadisnya kita tengok. Bahawasanya Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yunsa'a lahu fi ajalihi wa yansurahu ala aduwihi, atau wa yunsirahu ala aduwihi wa yuwassa'a fi rizqihi wa yuwaqqa mitatal su'i falyaqul hina yusbihu wa hina yumsi salasa marratin. Barang siapa menyukai akan dia bahawa ditakhirkan, oleh sebab itu dibaca majhul, yunsa. Kita belajar bahasa Arab, riban nasi'ah, riban nasa', mana riba bertangguh. Riba bertangguh. Kalau kau bayar sebulan lagi, kena tambah RM50 lagi. Maka kalau kau bayar hari ni kau pinjam, hari ni kau bayar, maka kalau 200, 200. Kalau kau nak bayar seminggu lagi, 250. Ini namanya riba nasa', haram. Tak ada apa-apa sebab. Naik sebulan lagi naik, sebulan lagi naik. Ini riba nasa' nama dia. Bila kalimah nasa' ni mana tangguh, mana barang siapa yang suka an yunsa'a, bahawa ditakhirkan, dilewatkan, bahawa ditakhirkan baginya dalam ajalnya, mana dipanjangkan umur. Kita tengok banyak tak sihat sana, tak sihat, kita minta Allah, ya Allah panjanglah umurku supaya aku dapat buat amalan-amalan ni. Dah sihat terlupa pula. Betul. Siapa nak supaya dipanjangkan umurnya, mana ditakhirkan ajalnya, yakni maksudnya dipanjangkan umurnya dan dimenangkan atas seterunya, dan dimenangkan, mana an yunsarahu, bahawa dimenangkan. Dimenang mana an yunsarahu, kita baca majhul, dimenangkan atas musuhnya. Siapa nak supaya berhadapan dengan musuh, sama ada musuh yang zahir ataupun musuh yang batin, yang kita tak nampak. Kalau nak Allah menangkan kita, kita boleh dapat mengalahkan dia. Ini dia amalan dia. Dan diluaskan, ayyuwassa'a, dia kena ataf an, man sarrahu an yunsa'a wa yunsara wa yuwassa'a, diperluaskan pada rezekinya dan dipelihara. Waqayaqi, wiqayatan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kalimah qina tu makna wa qina, peliharalah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Wa qina min azabin azabin nar, ini makna kalimah waqayaqi, wa yuwaqqa, dan dipelihara daripada mati jahiliyah, mitatasu atau mitatasu. Kalau mayyitah, mati, orang perempuan mati itu nama mayyitah. Kalau kita kata mitah, mati, kematian. Mitatasu iaitu mati dalam keadaan jahat.
Kalau nak Allah peliharakan daripada mati kejahatan, maka hendaklah membaca ketika pagi-pagi dan pada ketika petang-petang 3 kali. Baca zikir ini insya-Allah, dia kata. Apa zikirnya yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallahi mala'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Subhanallah, maha suci Allah. Mala'al mizan atau mil'al mizan. Subhanallahi, maha suci Allah. Mil'al mizan, maha suci Allah. Kalimah subhanallah ini memenuhi timbangan mil'al mizan. Seperti Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardh. Kalau mala'a jadi fi'il madhi, mil'al mizan. Mala'a pun boleh memenuhi. Dia dua boleh baca. Kalau baca mala'a, maka tak boleh baca mala'a. Contohnya ada orang baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il. Fil mala'i. Bukan fil mala'il ala. Ada orang baca doa selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumidin. Fil mala'il a'la, bukan fil mala'il a'la. Jadi dibaca subhanallah mala'al mizan. Sebagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la. Jangan baca fil mala'il a'la. Fil mala'il a'la. Subhanallah mala'al mizan. Mala'al mizan. Hala kauni, hal keadaan aku membaca subhanallah ini mala'al mizan, telah memenuhi timbangan neraca Allah. Wa muntahal ilmi, kesudahan ilmu Allah. Allahu akbar. Ilmu Allah bertakluk dengan ihatah, boleh putih yang tidak terhingga. Mana subhanallah ini di bawah ilmu Allah agak-agak banyak mana. Kita minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, aku ucapkan subhanallah mala'al mizan. Subhanallah ini muntahal ilmi, penghujung ilmu Allah, tidak berkesudahan. Kemudian subhanallah ini juga mablaghar ridha, sampainya keridaan Allah. Kemudian subhanallah ini wazinatal arsy, wazinatal arsy, wazinatal arsy, yaitu zinatal arsy, seindah-indah arsy Allah. Walaupun baca subhanallah, tapi niat kita biar begitu. Allahu akbar. Macam saya uraikan pagi semalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang kita minta? Fi kulli lamhatin, pada tiap-tiap kelipan mata, wa nafasin, tiap-tiap penapasan. Begitu ya, subhanallah mala'al mizan. Subhanallah ini muntahal ilmi. Subhanallah sampai satu tahap wa mablaghar ridha wa zinatal arsy, wa zinatal arsy. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa ada seseorang akhir perkataannya la ilaha illallah, masuk syurga. Kelebihan kalimah Allah ini ya, kalau kita buang alif pun dia jadi lillah, buang lam jadi lahu, lillah. Lahu mana? Lillah. Buang lam jadi hu, jadi hu kan. Itu yang tarekat Ahmadiyah ada zikir Allahu 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 hu Allah Allah, kemudian hu. Apabila kalimah Allah sudah bersebati dalam badan, kita menyebut hu Allah.
Kerana ulama tarikat ni dia ambil kalimah asalnya Allah, dia buang alif jadi lillah. Buang semua tinggal hu. Tetapi hu itu merujuk Allah. La ilaha illahu. La ilaha illa hu. La ilaha illahu hu Allah. Tapi Ustaz lihat tak boleh terus hu masjid tengkira hu. Dalam hati apa? Tak ada apa. Itu gam hu lah. Ini haji hu. Kita nak tanya dalam ada Allah. Tak ada Ustaz. Sama gam uhu. Itu gam uhu namanya. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Hu Allah, hu Allah dalam. Di mulut sebut hu, dalam Allah. Baru boleh zikir hu. Siapa tak boleh setahap itu, jangan zikir hu. Ditakuti, dia sebut hu, mati ketika itu. Mati dalam keadaan ianya tidak menyebut kalimah Allah. Bukan semua orang boleh zikir hu. Hanya di Malaysia ni saya tengok ustaz-ustaz ni bawa zikir hu. Tak boleh. Hu ini mesti ditalkinkan oleh guru yang mursyid setelah ianya melalui beberapa peringkat. Daripada la ilaha illallah sehingga dah bersebati Allah, bila sebut Allah, la ilaha illallah. Hu Allah, la ilaha illallah, baru boleh talqin. Bukan sewenang-wenang. Ni buat zikir sana hu. Jangan tengkira buat hu sudah. Kan penuh hu. Jadi seronok pula tu. Dah tu boleh pula joget lambak macam joget lambak. Karut belaka. Sebab dia tak melalui peringkat ahli zikir. Kita tidak menafikan zikir tersebut, tetapi mesti melalui peringkat. Tidak sewenang-wenang boleh bertukar, boleh berpindah sedemikian rupa, sedangkan ianya tidak melalui peringkat-peringkat tersebut. Sila gaya yang ustaz baca hu tu pun, dia pun tak ada dalam hati dia Allah macam mana. Lepas zikir ambil okok, hu apa? Allahu Akbar. Sudah tu makan tak ada rasa apa. Macam mana ente sebut hu dalam keadaan tidak rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa gerunnya kepada Allah. Allahu Akbar. Biar kita ni betul-betul menyebut kalimah la ilaha illallah ini dakhalal jannah. Nabi SAW telah bersabda, ya Jibrilu. Nabi SAW tanya Jibril, wa mal jawazu yaumal qiyamah, apakah sesuatu amalan yang boleh melepasi titian siratal mustaqim pada hari kiamat besok? Qala absyir ya Muhammad, berita gembira kepadamu wahai Muhammad, fa inna ummataka yaumal qiyamati 'alal jawaz, sesungguhnya umatmu akan terselamat ketika lalu titian siratal mustaqim ni. Siapa dia? Innaman syahida annahu la ilaha illallah faman jaza min jisri jahannam faqad jaza min jisri jahannam, iaitu orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah faqad jaza min jisri jahannam, dia boleh lepas lalu titian siratal mustaqim. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW terus bersabda selepas Jibril menyatakan sedemikian rupa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi alhama ummati, yang telah mengilhamkan kepada umatku syahadata alla ilaha illallah. Nabi SAW bersyukur apabila malaikat Jibril menyatakan sedemikian rupa, maka Nabi pun bersabda segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan hamba umat-umatku la ilaha illallah. Nabi bersyukur. Jadi kita tanda bersyukur macam mana? Yang mana Allah telah ajarkan cara nak selamat di akhirat besok, baca la ilaha illallah. Nabi SAW bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan hamba umat-umatku la ilaha illallah. Ini disabdakan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا الطف بنا واجمعا شملنا بحبيب لنا فعليه السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يسقي لنا عند حوض المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في النداء جاءنا به يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزحام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقار السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقار السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقار السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله واحفظ عن ديننا من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام. Mudah-mudahan apa yang kita pohonkan Allah mustajabkan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana ighfir lana, ampunkanlah dosa kami, wali abaina, kedua ibu bapa kami, alhiqan bainana, pertemulah kami dengan ibu bapa kami ini fi maqarris salam, di dalam syurga-Mu ya Allah, iaitu Darus Salam. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala, wahfazan dinana, peliharalah agama kami ya Allah, bin duyunih mina, dan jauhlah kami daripada hutang-hutang, wakhtiman bittuqa, matikanlah kami dalam keadaan bertakwa. Ketika mana husnul khitam, waktu dicabutkan nyawa, kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah, mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salati wat taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqami Ibrahim alaihi salam wa nashraba ma'a zamzam fi masjidil haram ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرم. اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.